Alhamdulillah rabbil alamin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelancangan berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 39. Berapa kan? Kau dah? Oh, bab baru lah. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama dan segala khabar-khabar yang mengkhabar dia, yakni Nabi dengan dia dengan khabar tadi, daripada perkara-perkara yang gaib dan sebagainya, itu semuanya itu wajib atas tiap-tiap mukallaf menerima serta i'tiqad dalam hatinya dengan sungguh sekalian itu. Jadi malam ni kita nak sambung bagaimana penulis kitab ni nak menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang dikategorikan sebagai perkara sam'iyat. Bila kata perkara ni perkara sam'iyat, perkara ni kita hanya boleh dengar ya. Tak pun kita hanya mampu dengar, tetapi kita tidak menyaksikan perkara tersebut dan kita tidak dapat membuktikan perkara tersebut dengan panca indera kita. Jadi apa yang perlu kita yakini, apa yang perlu kita buat hanyalah meyakini perkara-perkara sam'iyat tersebut. Jadi dia kata bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, abang kata whatever benda yang dibawa datang oleh Nabi. Jadi bila kata benda yang dibawa datang oleh Nabi ini sudah pastilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita sebut sunnah ni, bila kita mengaji hadis, kita reti dah. Yang kata sunnah ni terbada tiga. Sama ada perbuatan, sama ada perkataan ataupun pengakuan Nabi. Jadi itulah sunnah. Nah, abang kata ada kala kita mendengar sunnah melalui perkataan Nabi, ada kala kita mengetahui sunnah melalui perbuatan Nabi, ada kala kita mengetahui sunnah melalui takrir ataupun pengakuannya. Jadi yang kata sunnah ni tiga benda ni. Jadi setiap perkara yang dibawa datang oleh Nabi, tak kira lah sama ada perkara tu melalui perkataan, perkara tu melalui perbuatan, perkara tu melalui ataupun pengakuan,
yang mana perkara itu daripada segala pekerjaan agama. Okey, dan segala khabar-khabar yang mengkhabar ia dengan ia daripada perkara-perkaranya gaib. Yakni setiap sunnah Nabi itu sama ada melalui 3 perkara tadi ataupun benda itu termasuk dalam perkara-perkara agama yang mana ianya merupakan perkhabaran-perkhabaran daripada perkara-perkaranya gaib yang kita tak boleh nak tengok. Okey, yang mana Nabi sebut adanya pahala, adanya syurga, adanya dosa, adanya neraka. Yang mana ianya hanyalah perkhabaran-perkhabaran yang disampaikan oleh Nabi, dan sebagainya itu, kata penulis kitab ini, semuanya wajib atas tiap-tiap mukallaf menerima serta i'tiqad dan mengaku di dalam hatinya dengan sungguh sekalian itu. Jadi whatever benda yang datang daripada Nabi ni, pendek kata, panjang pun kata, sami'na wa ata'na lah. Yang tu benda yang dia nak cerita dekat kita. Sebab itu dia suruh kita mengiktikadkan di dalam hati kita, jazam dalam hati kita bahawasanya semua perkara yang datang daripada Nabi ini yang disebut sebagai pekerjaan agama, kita meyakini perkara tersebut dengan seyakin-yakinnya. Jadi ini benda yang kita nak bahas pada malam ini. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf beriman dan mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam dengan jalan ijmal. Jadi antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kepada kita, yang mana kita tak pernah pun menyaksikan dan melihat peristiwa dan juga perkara tersebut, ialah adanya bagi Allah Ta'ala ni beberapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yang mana ianya antara perkara yang perlu kita yakini. Sebab itu bila kita mengaji sejarah Nabi ini, dia akan bertentangan dengan sejarah yang kita duk mengaji di sekolah. Sebab itu nak tahu ketemadunan manusia, dia perlu berlandaskan kepada sejarah 25 orang rasul dan nabi tersebut. Baru kita reti bahawasanya tamadun manusia itu berasal daripada nabi-nabi tadi. Sebab itu dia sebut dekat sini, maka apa? Maka kita dituntut meyakini dan mengetahui perkara tadi dengan jalan ijmal. Bila kita jalan ijmal ni jalan ringkas, bukan jalan tafsir. Nah, abang kata 25 orang rasul tu bila sebut nama kita retilah, kita tahulah kata ni rasul ni. Sebab ulama dah pun bersepakat yang kata rasul dan nabi yang Allah Ta'ala utuskan ni lebih kurang 124,000 orang. Itu pendapat yang masyhur lah. Nah, abang kata rasul dengan nabi ada 124,000. Yang dilantik menjadi rasul hanyalah sebanyak 313 orang. Dan wajib diketahui oleh kita umat Nabi Muhammad SAW hanyalah 25 orang. Jadi 25 orang inilah sebenarnya yang mencerita dan mengkisahkan kepada kita tentang tamadun manusia tersebut. Tapi bila kita mengaji sejarah, mana dia ada asal cerita manusia berlandaskan kepada keadaan tadi. Kita mengaji sejarah dulu ni, manusia ni dia kata asal dia zaman Mesir kan, Neolitik kan, Paleolitik dulu. Kalau ingat lagi lah sejarah duk mengaji ke tempat Talima dulu ni. Asal zaman manusia ni kata zaman Paleolitik, zaman batu ni, zaman duk langgar pakai cawat. Lepas tu baru dia naik sikit zaman Mesolitik. Lepas tu dia naik pula zaman Neolitik. Lepas tu dia masuk zaman gangsa. Lepas tu dia masuk zaman moden. Lepas tu barulah hidup manusia ni seperti mana ketemadunan yang ada pada hari ini. Walhalnya kalau kita fikir dengan logik, yang mana manusia ini datang daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, abang kata keturunan manusia ini datang daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam daripada syurga. Bila sebut syurga ni satu tempat yang kita tak boleh nak gambarkan dengan akal kita. Tak tergambar akal kita tersebut.
Tak kalah Nabi Adam yang turun daripada syurga ni, turun dalam keadaan yang sedemikian rupa, duduk dalam gua padan. Tak tahu lah kalau tuan-tuan baca sejarah dunia yang kita mengaji tu, tuan-tuan rasa padan lah ustaz, zaman tu mana ada apa. Tak tahulah kalau tuan-tuan fikir padan. Tapi saya secara peribadi memandangkan kepada nas yang dinyatakan oleh Syekh Imran Husin Kuatai, nak abang kata benda ni merupakan satu perkara yang telah dimanipulasikan oleh musuh. Tu tak kira lagi Darwin mengeluarkan teori yang menatakan manusia ni main daripada burung. Tu lagi tak tahannya, geng. Jadi nak abang kata sebab itu kita dituntut supaya mempelajari 25 orang rasul dan nabi tadi, walaupun hanya secara ijmal. Adapun dia kata 25. Ijmal tu bermaksud kita kena yakin adanya rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dengan ijmal. Yang saya sebut tadi 124,000 orang, 313 orang. Adapun dia kata 25 yang disebut di dalam Quran, maka iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan jalan tafsil. Tapi yang 25 orang rasul yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, maka 25 orang rasul ini perlu dipelajari, diketahui oleh kita dengan jalan tafsir. Nah, abang kata jalan panjang lebar, kita retilah cerita-cerita yang bersangkutan dengan nabi-nabi tersebut. Antara nabi yang mula sekali dia sebut dekat kita ialah Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Adam. Bagaimana Allah Ta'ala menyatakan kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Lepas tu malaikat kata, takkan nak bagi jadi mereka yang suka menumpahkan darah. Kita baca dalam surah Al-Baqarah kan, wa nasfikud dima' tu. Allah Ta'ala kata, aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'. Kemudian Allah Ta'ala mengajar Adam akan nama-nama. Jadi nak apa kata Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah, yang mana Allah Ta'ala letakkan dia ni di dalam syurga. Jadi nak abang kata cerita-cerita ni semua merupakan cerita yang Allah Ta'ala nukilkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita beriman berlandaskan kepada cerita-cerita tersebut lah. Sebab itu dalam Al-Quran ni dia menceritakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa ataupun cerita-cerita Nabi tersebut berlandaskan kepada keadaan-keadaan mereka. Maka ulama mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran berlandaskan kepada cerita-cerita Nabi ini. Dan ada kalanya kita akan berjumpa di dalam tafsir-tafsir tersebut cerita-cerita yang diselit dengan cerita-cerita Israiliyat. Sebab kalau kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala tak mendetailkan setiap perkara ataupun setiap cerita yang berlandaskan kepada Nabi tadi. Tetapi berbeza dengan apa yang terkandung di dalam Bible ataupun kita panggil Taurat, Injil dan juga Zabur. Yang mana dalam Bible ni diceritakan secara detail. Sebab itu kadang-kalanya penceritaan-penceritaan yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi tersebut, dia tersangkut paut dengan cerita-cerita Israiliyat tadi. Sehingga ada kalanya merendah dan mengurangkan martabat rasul-rasul dan nabi-nabi yang 25 orang itu. Antara contoh cerita Israiliyat yang kita kena faham, yang kita kena reti, ialah apa yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kan, yang Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ni dengan kesakitan yang kuat. Kalau kita dengar cerita berlandaskan kepada cerita-cerita dulu saya duk ingat lagi ustaz saya sendiri cerita, yang kata Nabi Ayub ni sakit sampai ulat makan Nabi isi badan dia. Ni cerita Israiliyat ni bukan betul pun. Sebab apa? Sebab dia merendah dan mengurangkan martabat Nabi Ayub sebagai seorang rasul. Memang Nabi ni dia boleh sakit sebab dia manusia biasa macam kita. Tapi penyakit yang dialami oleh Nabi tidak boleh meliarkan kita panggil pengikut ataupun kita panggil pengikut dia lah. Abang kata tak boleh meliarkan pengikut-pengikut yang beriman kepada dia sehingga mereka lari disebabkan sakit yang dialami oleh para Nabi dan Rasul tadi. Kalau cerita Israiliyat tentang Nabi Ayub ni, sampai habis ulat makan dia punya isi ni. Yang ulat tak makan hanya jantung dia. Dengar pun ngeri tu.
Tapi waktu sekolah rendah duk dengar jugalah ustaz cerita, mana kita pergi tahu. Ustaz dah lebih, bila kata ustaz ni habis cerita lah kan. Dia kata lah sekali ulat ni dah tak ada benda nak makan kat Nabi Ayub, ulat makan ulat. Tak tahan. Ni saya duk penyak ni. Bila ulat makan ulat lah sekali, tinggal 2 ekor ulat lah. Satu ulat jatuh jadi lebah, satu lagi jatuh jadi kabui ke jadi apa lah. Hak satu kita ingat jadi apa. Hak satu tu jadi lebah. Nah, Habak kata cerita ni merupakan cerita Israiliyat. Cerita yang diceritakan oleh orang-orang Israel. Sebab itu bila kita mengaji tafsir, khususnya tafsir Ibnu Katsir, dan juga tafsir-tafsir lain, kalau kita tengok, dia akan menceritakan kepada kita bila main dekat cerita-cerita para rasul ni, tak kira lah Nabi Adam kan, Nabi Nuh kan, Nabi Ibrahim kan, Nabi apa kan, seandainya ada dalam penceritaan tersebut merupakan cerita-cerita Israiliyat, maka Ibnu Katsir akan memperbetulkan perkara-perkara tadi berlandaskan kepada cerita yang sebenar. Sebab apa? Sebab kita dah mengaji para rasul dan nabi ni, khususnya para rasul ni, mereka merupakan golongan-golongan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, maksum daripada segi melakukan kejahatan dan kemaksiatan, begitu juga maksum daripada terlibat ataupun menghidap penyakit-penyakit yang boleh meliarkan pengikut yang mengikut mereka. Jadi cerita-cerita ni dinukilkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita. Maka antara pertama sekali Nabi yang kita tahu ialah Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu cerita Nabi Idris. Nabi Idris ni pun kita tahu, kita dengar cerita bahawasanya Nabi Idris ni di antara Nabi yang masih lagi hidup sampai ke hari ini. Betul tak betul? Yang mana dia nak merasai kematian. Lepas dia merasai kematian, dia sebab dia berkawan dengan malaikat. Kaedah yang kita mengerti tentang Nabi Idris ni, berkawan pula dengan malaikat maut. Yang tu yang kemahiran. Lepas dia merasai kematian, and then dia nak dihidupkan semula untuk diturunkan ke bumi ataupun melihat semula, ataupun kita panggil hidup dalam keadaan manusia biasa. Dia minta tangguh. Sebab apa? Sebab dia dah nampak nikmat syurga yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Idris ni antara kisah yang kita mengaji, dia masih lagi hidup sampai sekarang. Yang mana dia dengan Nabi Isa merupakan antara Nabi yang masih lagi hidup sampai sekarang. Cuma hadis yang kita mengaji tentang Nabi Isa ni, yang mana Allah Ta'ala angkat dia naik ke langit, and then Allah Ta'ala akan menurunkan dia semula di akhir zaman. Kerana apa? Untuk menghancurkan segala salib-salib dan membunuh segala babi-babi. Jadi nak kata ini antara kisah Nabi Idris yang kita tahu. Begitu juga cerita Nabi Nuh alaihissalam, yang mana zaman Nabi Nuh ni dah memiliki kecanggihan yang hebat. Nabi Nuh mampu buat bahtera yang cukup besar. Bukan takat besar, memiliki dia punya susunan yang cukup cantik. Sebab apa? Sebab setiap binatang yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam duduk dalam slot-slot mereka yang ditetapkan oleh Nabi Nuh. Lepas tu pula saintis ni berjumpa pula. Kajian yang dia perkaji tentang kapal Nabi Nuh ni, dia berkata waktu Nabi Nuh tu dah ada kompas ataupun navigator, yang menyebabkan Nabi Nuh ni boleh dah pergi mengetahui arah utara, selatan, timur, barat, seumpama teknologi yang kita ada pada hari ini. Nah, apa kata zaman tu dah memiliki kehebatan. Kerana apa? Mereka adalah insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, yang mana mereka merupakan kaum-kaum yang Allah Ta'ala bagi kelebihan. Hud, kaum Ad dan Samud, kaum Nabi Saleh, yang mana mereka ni bukan duduk dalam rumah batu, duduk dalam batu terus buat rumah. Kita duduk dalam rumah batu dia, kita ambil batu susun buat rumah. Mereka tebuk batu, duduk dalam batu, batu tu jadi rumah. Lah ada orang duduk ni duduk dalam batu, mana ada batu pun tak ada kita. Satunya bila mereka pergi Jordan, pergi Petra, pergi tengok segala kehebatan kaum Ad, kaum Samud, daripada kaum Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Nuh pula, Nabi Hud, Nabi Saleh. Jadi nak abang kata ini semua merupakan antara cerita-cerita Nabi yang menggambarkan kepada kita tentang ketemadunan manusia. Itu yang kata survival ataupun perjuangan ketemadunan manusia ni hebat sampai terlalu.
Okey, maka di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala himpun segala kehebatan-kehebatan tersebut. Kalau kita tengok, begitu juga Tuhan himpun segala masalah-masalah umat-umat terdahulu. Kalau Nabi Lut ni kita reti dah dengan masalah LGBT di zaman tersebut. Betul? Masalah LGBT ni bukanlah zaman Nabi Lut lagi dah ada lesbian, okey, L, G, gay, T, transgender, transseksual lah. Okay, LGBT. Nah, abang kata masalah-masalah sosial yang bersangkutan, okay, dengan laki suka laki, perempuan suka perempuan, perempuan nak jadi laki, laki nak jadi perempuan, sudah pun ada di zaman Nabi Lut alaihi salam. Yang Tuhan nukilkan di dalam Al-Quran apabila kita membaca tentang perkara tersebut. Okay. Jadi inilah antara perkara ataupun kisah Nabi-Nabi yang kita kena erti lah. Dalam erti kata, bila sebut tu kita tahu, kata ni Nabi Lut. Okay. Lepas tu Nabi Ishak ni anak Nabi Yaqub. Lepas tu Nabi Ismail ni anak Nabi Ibrahim. Silap, Nabi Ishak ni anak Nabi Ibrahim. Daripada Ishak ni akan turun Yaqub sekejap lagi. Betul. Okay. Yang mana Ishak dengan Ismail ni merupakan anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, daripada Hajar dan juga Sarah. Yang mana kita tahu Allah Taala uji Nabi Ibrahim ni umur tua tapi tak ada anak. Ini kisah Nabi Ibrahim yang kita mengaji. Okay. Sehingga berlakunya peristiwa adhiyah ataupun pengorbanan. Dahlah bini beranak tua, kena hantar piduk di Mekah tu sebatang kara. Okey, Hajar duduk dengan Ismail saja. Okey, di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah kota Mekah yang kita duduk pi sekarang ni. Okey, perintah mai bawa anak pi tinggal dengan bini kat situ, hang pi balik Palestin. Agak-agak kita kalau fikir logik tak logik. Ngampui, tambah nikah 10 tahun tak ada anak, tak dapat seorang, bagian menatang minyak yang penuh. Engkaulah satu-satunya anakku bunyi pun. Jadi nak kata Tuhan uji. Dah tu besar, baik pula tengok anak, Tuhan perintah pula suruh sembelih. Ni semua benda-benda yang kalau kita fikir dengan akal kita memang tak boleh pi. Tapi Tuhan uji para rasul dia dalam keadaan yang sedemikian rupa. Sebab itu Nabi Ibrahim ni masuk dalam kategori Nabi yang kita sebut apa? Nabi ulul azmi. Yang mana dia antara Nabi yang Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, Allah Ta'ala uji dengan keberatan. Tapi bila kata Nabi ni insan pilihan Tuhan, dia mampu untuk melakukan perkara tersebut. Jadi nak apa kata Nabi Ishak merupakan anak Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim. Daripada Ishak ni lah lahirnya Yaqub. Yaqub ni lah dia ada 12 orang anak. Antara anak dia Nabi Yusuf alaihi salam. Lepas tu dia turun mai keturunan dia yang disebut sebagai Al-Asbat ataupun kita mengaji yang disebut dalam surah Bani Israel tu. Mai daripada keturunan Nabi Ishak ni lah. Yang mana Ishak ni mak dia Sarah. Yang mana Sarah ni merupakan isteri pertama Nabi Ibrahim alaihi salam. Manakala Nabi Ismail ni mai daripada Hajar. Yang mana Hajar ni merupakan pembantu kepada Sarah. Daripada Ishak ni lah turunnya Asbat tadi yang membentuk Bani Israel, yang mana Allah Ta'ala bagi pangkat kenabian kepada keturunan Bani Israel ni. Tetapi yang kata nama Bani Israel ni mereka senantiasa menderhakai Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala cabut pangkat kenabian tadi. Allah Ta'ala bagi dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sebab itu golongan-golongan Yahudi khususnya tak mau mengakui Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Sebab apa? Sebab mereka kata keturunan Nabi bukan datang daripada keturunan yang mulia. Sebab apa mereka kata dulu tu? Sebab mereka kata Nabi datang daripada titih Nabi Ismail alaihi salam. Yang mana Nabi Ismail ni mai daripada Siti Hajar. Yang mana Siti Hajar ni adalah pembantu ataupun kita panggil maid lah kepada Siti Sarah. Jadi nak habaq kata inilah antara punca penyebab utama, kata golongan-golongan sejarawan, golongan-golongan muarrikhin, ulama-ulama yang mengkaji tentang sejarah peradaban manusia. Itulah antara punca utama mengapa Yahudi khususnya tidak mau menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman.
Sebab mereka rasa pangkat kenabian ini ataupun Nabi yang terakhir ini akan datang daripada kalangan Nabi mereka juga ataupun Bani Israel. Ini benda yang kita kena reti. Sebab itu Tuhan sebut tu'til mulka man tasya. Aku bagi pemerintahan dekat siapa yang aku nak bagi. Mau duk ingat elok-elok tu. 5 hari bulan 5. Muka nak tidur belakang dah. Sebut pilihan raya dandan celik. Itu yang aku tak tahan. Dia nak kena relate juga dengan pilihan raya. Mentang-mentang lah dah waktu pilihan raya. Okay. Habis tu kita kena faham. Bila kita mengaji sejarah kenabian ni kita reti. Okay. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut tu'til mulka man tasya wa tu'azzu man tasya wa tuzillu man tasya. Aku bagi pemerintahan dekat siapa aku nak bagi. Habis tu Bani Israel dok rasa depa lah akan menjadi Nabi akhir zaman, ataupun kita sebut mereka lah yang akan mentadbir dunia, ataupun mereka lah menganggap mereka golongan yang paling suci. Sebab memang kita kaji sejarah kenabian ni kebanyakan datang daripada Bani Israel tadi. Kita tengok Nabi Yusuf ni zaman kegebelangan Bani Israel. Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman tu antara zaman kegebelangan mereka. Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi nak apa kata ini merupakan perkara yang menyebabkan mereka angkuh. Sebab itu sampai kepada zaman Nabi Musa, waktu mana zaman Nabi Musa ajak golongan Bani Israel ini masuk ke Baitul Maqdis. Sebab Tuhan menjanjikan ardal muqaddasatal lati dalam Al-Quran yang kita baca tu. Tuhan menjanjikan kepada mereka satu tanah yang suci. Tapi nak masuk tempat tu kena pergi perang tu. Syarat dia, nak menang ataupun nak masuk Putrajaya kena masuk election dulu. Contoh korang betul lah, tu kira habis lah sikit-sikit kan, nampakkan nak tidur lah. So nak kata apa pengikut Nabi Musa kata dekat Nabi Musa, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Dia berkata hampilah Musa dengan Tuhan hang perang, menang lagi hang panggil kami tunggu tang ni. Cukup korang ajak tunggu bok-bok ni. Hampa bacalah Quran. Quran menceritakan kepada kita tentang perangai Bani Israel. Habis tu mereka tak boleh masuk ardal muqaddasatal lati ataupun kita sebut sebagai Baitul Maqdis. Itu yang mereka duk puluh tu. Habis tu mereka duk kata Baitul Maqdis tu mereka punya. Sebab memang Haikal Sulaiman ataupun kita panggil istana, the Sulaiman Temple dalam bahasa orang putih dia berada di Baitul Maqdis. Yang disebut sebagai Masjidil Aqsa tadi tu, tempat suci ketiga orang Islam. Di bawah tu dia kata adanya Temple of Sulaiman. Jadi nak apa kata ini perkara-perkara yang kita kena faham di sebalik cerita 25 orang Rasul dan Nabi tersebut. Habis itu Islam mewajibkan kita mengetahui 25 orang Rasul dan Nabi tadi secara ijma'. Sebab apa? Sebab inilah sebenarnya pergelutan yang berlaku di dalam ketemadunan manusia itu sendiri. Sebab itu bila kita mengaji hadis ni ataupun kita mengaji sirah yang bersangkutan dengan para Rasul dan Nabi ni, conclusion yang kita boleh buat di dunia ini sebenarnya pertelingkahan, perkelahian yang berlaku di antara manusia sesama manusia adalah berpunca daripada dua golongan, iaitu golongan yang beriman kepada Allah dan golongan yang beriman kepada Taghut ataupun kita panggil iblis. Faham? Nah, tak kata ada dua golongan ni saja di muka bumi Allah Ta'ala ni. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada iblis ataupun kita panggil syaitan. Itunya dalam Al-Quran Tuhan sebut apa? Inna hizballahi humul ghalibun, inna hizbasyaitan. Tuhan sebut dua parti ataupun dua kelompok, iaitu golongan yang masuk dalam kategori Hizbullah. Apa dia? Pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala. Ataupun satu golongan lagi Tuhan sebut Hizbus syaitan, mereka yang bersekongkol bersama dengan syaitan. Apa? Untuk menjahanamkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu conclusion dia sebenarnya. Habis itu survival perjuangan kita mesti berlandaskan kepada agama. Dengar elok, bukan selain daripada perjuangan agama. Kenapa? Inilah sebenarnya perjuangan yang sebenar yang perlu kita fahami di dalam kehidupan kita di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amai pilah, PR ke, BN ke, whatever benda lah, tu tak tempat kita tu ya. Dunia lagi mau tahu. Habis itu dia hanya kembali kepada dua perkara tadi. Beriman kepada Allah ataupun golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah disebabkan oleh keangkuhan dan keegoan golongan-golongan Bani Israel, sehingga Allah Ta'ala menukarkan pangkat kenabian, khususnya Nabi terakhir, kepada keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi conclusion dia kita faham, Allah Ta'ala lah yang menentukan siapakah yang akan memerintah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis tu kaedah menang ni sampai masa menang Dunuri. Habis tu kaedah pejuang-pejuang Islam, dia tidak ada istilah kalah. Yang ada hanya tak menang lagi. Sebab Tuhan dah sebut, inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencapai kemenangan. Kemenangan ni pasti bila hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Tapi nak menang ni kena usahalah. Kaedah kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, effort tu kena ada, khatiar tu kena ada. Habis tu Tuhan sebut, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berazam, serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Taala. Cuma persoalan kita sekarang ni, effort kita tu sampai teratu ke belum? Itu saja persoalannya. Kalau dah sampai, serahkanlah kepada Allah Taala. Nak heran apa? Ni semayang tahajud pun segan, semayang hajat pun balok, kan? Tu macam mana nak menang? Menang sorak boleh tak pun menang bendera. Contoh. Hari tu dah menang bendera kita tak galut, acak pergi bendera banyak orang. Menang bendera ya. Alright. Jadi ini kaedah yang bersangkutan dengan Rasul dan Nabi tersebut. Pada kita sambung Dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi semua tadi ini, kaedah kita, akidah golongan Ahlussunnah wal Jamaah memang telah pun menyatakan pangkat yang paling tinggi di antara 25 orang Rasul dan Nabi adalah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ianya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila kita mengaji, saya dah sebut dah, kaedah perbahasan ilmu tasawuf khususnya, mereka membahaskan tentang Muhammad yang awal, Muhammad yang akhir. Nah, abang kata manusia ni terdiri daripada dua perkara, ataupun kita panggil istilah yang lebih sedap, dua unsur utama kita ni. Pertama ruh, yang kedua jasad. Ni benda yang kita kena ingat. Manusia dia ada dua unsur utama, ruh dan jasad. Maka bapa jasad kita adalah Nabi Adam alaihi salam. Ni benda yang kita kena faham. Tetapi bapa ruh kita adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ruh pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau siapa baca kitab Ibnu Arabi, kitab Futuhat Makkiyah, bagaimana Ibnu Arabi membahaskan tentang permasalahan Nur Muhammad. Nah, abang kata ruh yang Allah Ta'ala ciptakan, ruh pertama yang diciptakan oleh Allah adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jasad Allah Ta'ala ciptakan jasad Nabi Adam alaihi salam. Habis itu kita baca kitab, kita jumpa sewaktu mana Nabi Adam alaihi salam setelah melakukan kesalahan disebabkan oleh godaan syaitan. Kalau kita mengaji tafsir, adalah ulama-ulama yang cerita tentang masalah ayat tersebut. Yang mana Nabi Adam bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam selain daripada doa yang masyhur yang kita tahu, yang mana Nabi Adam menyatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam lah tu. Nabi Adam bermunajat kepada Tuhan supaya mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh dia. Kenapa? Termakan buah khuldi tersebut. Nabi Adam juga ada bermunajat dengan mana Nabi Adam menyatakan, ya Allah, ya Tuhanku, mafhum dia lebih kurang begitulah, kita kena balik cari tafsir balik. Ampunkanlah dosa dan kesalahan aku dengan keberkatan Nabi ataupun keberkatan Muhammad. Lantas Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Adam, bagaimanakah engkau mengetahui nama Muhammad tersebut? Maka Adam menyatakan, sewaktu mana ruh dimasukkan ke dalam tubuhku, setelah mataku terjaga, dua perkataan yang aku nampak di atas aku adalah Allah dan Muhammad.
Ni antara benda-benda yang dihuraikan oleh ulama tafsir berlandaskan kepada ayat-ayat yang bersangkutan dengan cerita Nabi Adam alaihissalam. Jadi nak abang kata, kita ni ada dua unsur. Okey, unsur pertama roh, unsur kedua jasad. Okey, jadi unsur roh ni bapa kita ataupun bapa roh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa jasad kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan buat heran bila kita baca, dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita mai akhir sekali. Dia datang ke dunia dalam keadaan Nabi yang terakhir. Hakikat dia ada lebih awal daripada segala makhluk Allah Taala yang lain. Bukti dia apa lagi? Kita duk berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Betul tak? Kan kita duk berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. So siapa Muhammad awal, siapa Muhammad akhir? Jadi nak abang kata itulah antara bukti yang menunjukkan kepada kita tentang kehebatan dan ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali. Nak abang kata bukan setakat jenis ataupun dalam kita panggil mengikut kaedah kategori makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala yang disebut manusia. Bahkan seluruh makhluk Allah Ta'ala yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang tinggi sekali ataupun yang lebih sekali. Nah, abang kata makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan ataupun yang Allah Ta'ala angkat martabat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itunya puak-puak Yahudi tak boleh terima. Dah lah mai daripada Nabi Ismail kata mereka. Mai daripada keturunan Siti Hajar yang hanya menjadi pembantu kepada Siti Sarah, menyebabkan mereka rasa apa? Rasa tercabar dengan keadaan tersebut. Sebab itulah sifat yang menjahanamkan iblis juga ada pada golongan-golongan Yahudi yang disebut sebagai sifat takabbur. Sebab itu hadis qudsi Tuhan menyatakan, kalau siapa saja ada walaupun sebesar biji zarah ni sifat takabbur dalam hati dia, maka dia tidak akan mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sifat ni yang menjahanamkan iblis dan juga golongan-golongan Yahudi. Sebab itu Nabi kita sebut inna akramakum, berlandaskan kepada firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, la farqu bainal arab wal ajam illa bittaqwa, kata Nabi. Nah, abang kata Tuhan sebut terang-terang kemuliaan kita ni tidak lain dan tidak bukan hanyalah berlandaskan kepada ketakwaan. Nabi sebut tidak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab, melainkan kelebihan hanyalah ketakwaan. Ini konsep, ini asas yang ada di dalam agama Islam. Dan pangkat yang kedua Nabi Ibrahim, dan yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh, yang dinamakan sekalian itu ulul azmi, artinya yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar, dan lain-lain itu berlebih kurang pangkat mereka itu yang tak dapat kita tafsir akan dia. Jadi nak abang kata itu kaedah akidah yang kita pegang. Bila sebut kaedah golongan Ahlussunnah wal Jamaah, inilah i'tiqad yang dipegang oleh kita. Lima orang Nabi ulul azmi itu, yang pertama sekali Nabi kita Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu kita baca cerita Nabi-Nabi ni, kita mengerti tentang kesusahan dan kesabaran yang ditanggung oleh mereka. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, umur 950 tahun. Dia berdakwah kepada umat dia 950 tahun umur dia berdakwah, bukan kuih ramai, kuih sikit. Kita lah kuih ramai dia. Sasak orang ni declare masuk, sasak orang ni declare masuk. Contoh, masuk semua taiko-taiko pula tu, kan? Semua tulus panglima masuk. Takat hang pencen, takat sajen-sajen tak nak sembang kami lah, buang masa lah. Berarti aku dah sebut apa? Tak apa. Takat pencen sajen, kan? Lepas tu korporal, tak ada buat belagak lah. Panglima semua masuk dah. Kerti tak? Kerti tak apa. Kita tak ada masuk. Nabi Nuh punya kaedah, umat dia kuih lari 950 tahun. Itu kata kena sabar.
Habis tu perjuangan ni memerlukan kepada kesabaran. Sabar ni pula sembang senang tu ya. Nak sabar tu tak tahan. Nak puasa Isnin Khamis pun tak larat. Duk tahu kata puasa Isnin Khamis ni sunat dia. Tak boleh pi. Ustaz pun tak puasa, dia kata sembang apa? Tu aku tak sembang sangat buat puasa sunat ni. Sebab aku pun tak puasa. Jadi nak habaq kata inilah perjuangan. Habis tu kalau hak duk keluar 2-3 orang tu kita tak heran sangat. Tak ada bagi kudih lah. Sebab apa? Sebab hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni benda kita kena reti. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa, begitu juga Nabi Ibrahim, cerita yang telah kita ceritakan tadi. Maka semuanya ini merupakan i'tiqad yang kita yakin di dalam diri kita, berlandaskan kepada i'tiqad golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah daripada yang jadi Nabi itu Sayyidina Khadir dan Khalid bin Sinan dan Hanzalah bin Safwan. Ni Nabi-Nabi. Mereka bukan Rasul tapi Nabi. Nabi Khidir ni umat Nabi Nuh alaihi salam. Yang kata Khadir alaihi salam ni. Dia umat Nabi Nuh alaihi salam, yang mana dia antara Nabi yang masih lagi hidup sampai sekarang. Yang mana masuk dalam kategori golongan-golongan munzarin kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makhluk Allah Ta'ala ni ada yang Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, tangguhkan saat kematian mereka. Tu yang kalau tuan-tuan pernah ingatlah ceritanya orang putih buat apa? The Highlander. Pernah dengar cerita Highlander? Highlander ni cerita dia hidup zaman dia, ataupun kita sebut dalam cerita tu dia ni seorang yang hidup umur dia panjang. Yang kata Highlander ni. Tak tahulah kalau hampa ingat ke tak? Macam mana aku boleh ingat tu? Kaki tengok TV, teratur ada. Jadi nak kata cerita Highlander yang Mak Saleh buat ni, dia nak cerita tentang salah satu dia tentang perkara yang kita mengaji ni ya. Cerita Nabi Khidir alaihi salam. Yang mana Nabi Khidir ni bila dia lalu satu tempat, kalau tempat tu jenis kering kontang, tempat tu akan menjadi sumur. Yang mana dia antara Nabi yang menjaga lautan, Nabi Khidir. Habis tu cerita Nabi Khidir dan dengan Nabi Musa tu kan. Yang mana Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Musa pergi belajar dekat Nabi Khidir alaihi salam. Ngajilah, bacalah surah Taha tu. Jumpalah cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Khidir pesan, nak mengaji dengan aku boleh, tapi jangan duk tanya sebelum aku cerita. Ni kaedah yang golongan sufi duk ambil. Sebab ilmu yang Nabi Khidir miliki merupakan ilmu yang datang direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut min ladunna ilma, yang mana Allah Ta'ala anugerahkan ilmu berlandaskan kepada ilham kepada dia. Sebab itu setiap benda yang dia buat merupakan titah perintah Tuhan. Tu dia katakan Nabi Musa, boleh nak ikut, tapi yang kena sabar banyak. Jangan tanya sebelum aku menceritakan sesuatu perkara. Naik perahu bagi pecah. Tu cerita yang pertama, naik perahu bagi pecah. Lepas tu jumpa budak, bunuh budak. Lepas tu pergi tolong tutup lubang. So nak abang kata dia ada cerita ataupun dia ada kisah di sebalik perkara-perkara tersebut. Jadi ini antara Nabi yang perlu kita yakini. Sebab itu setengah ulama, kalau macam Syekh Bukhari, tuan-tuan kenal Syekh Bukhari? Datuk Syekh Bukhari, tahu antara ahli majlis fatwa negeri Pulau Pinang. Kalau pergi kelas dia akan cerita kat kita cerita-cerita yang bersangkutan dengan benda-benda yang kadang-kadang kita tak pernah dengar. Sebab itu kita ni kalau boleh berdoa kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, sebelum kau ambil umur aku, berilah aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada siapa pernah berdoa begitu? Ada. So start malam ni doa supaya kita bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Sebab apa? Sebab dia masih lagi hidup. Jadi Syekh Bukhari ni dia banyak cerita tentang benda-benda ni, sebab dia banyak ilmu tentang perkara tersebut. Jadi setiap kaji-kaji bila mengaji. Dan tu yang nak bangun. Dan semuanya yang tersebut itu apabila disebut akan dia, nescaya ia tahu siapa ni? Kita lah, mukallaf ni. Tahu dan mengaku ia mukallaf di dalam hatinya dengan sungguh jadi Nabi, dan tidak wajib atas mukallaf menghafal akan dia. Nak abang kata 25 orang Rasul ni tak ngapai benda apa, tetapi jika ia hafaz juga, maka iaitu terlebih baik daripadanya. Hafal tak payah, tapi mau tahu. Dia suruh kita tahu tak ngapai benda apa. Sebut Ilyas, kerti kata tu nama Nabi. Ilyas siap, tahu kata tu nama Nabi. Zulkifli, kerti nama Nabi. Jadi nak abang kata tahulah.
Yang tu yang dia nak, supaya mukallaf ni mengetahui. Tak mengapai pun tak apa. Ni duk mengapai saja tak tahu apa. Tak jadi ya. Kan? Sebab kaedah mengapai ni kadang-kadang dia bukan tahu sangat pun. Macam kita duk mengapai doa kan, berbuih mulut-mulut pernah berdoa. Kau tanya minta apa? Ish, nak abang macam mana tau. Baru hantar tau. Rupanya ada benda mengapai tak tahu. Dia tak? Habis tu tak mengapai pun tak apa, janji tahu. Sebab aku suruh baca metro kan, bukan suruh beli, suruh baca ya. Kan? Dia keluar main Tuhan Harun lah, dia keluar main macam-macam metro ni. Betul tak betul? Hak yang 2 minggu lepas macam dia Tuhan Harun. Tak. Orang Malaysia ni sampai teratu jadi tu. Sampai ada pengikut Tuhan Harun. Kan? Takat pengikut Abdul Qahar jadi Nabi tu gagah lagi. Ni Tuhan koi mah. Tu pun tak rasa apa juga kan. Sebab apa? Sebab baca biasa Ustaz. Saya tak baca. Tu saya tak tahu. Okay? Dan setengah dia kata daripada yang wajib i'tiqad bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah. Dengar elok. Ni pandai-pandai duk declare aku Nabi orang Melayu. Buka tak malu. Okay? Sebab kaedah dia hafal dah. Semata-mata kehendak Allah Ta'ala. Nabi ni hang bukan boleh ketiak nak jadi Nabi. Tak usah duk ketiak tak jadi lah. Sebab dia gifted daripada Allah Ta'ala. Lepas tu pula kita ni umat Nabi Muhammad. Nabi dah hafal dah. Aku Nabi, aku khatamun nabiyyin, aku Nabi akhir zaman. La Nabi ya ba'di, tidak akan ada dah Nabi lepas aku. Dah duk mengaku juga jadi Nabi Melayu. Kan? Lepas tu orang pressure dia sikit, tak apa aku resign lah. Dah apa tak percaya. Pendin sungguhlah orang Melayu. Kan? Dia ingat je dia boleh ambil jawatan macam YB kawasan ke apa lah. Okay. Jadi nak abang kata ni benda kita kena faham. Tapi tu bila kita tengok Abdul Qahar dengan pengikut dia suatu ketika dahulu. Dan cerita ni semua cerita dah past tense dah, semua cerita dah berlalu. Kalau dia bertaubat tak ada masalah apa. Cuma nak habaq kata cara. Yang ikut semua geng tua-tua belakang, bukan geng muda. Kalau geng muda kita tak galau sangat dia. Sebab geng muda ni macam biasalah. Dia baru nak mengaji, dia baru nak cari, tetapi jumpa geng-geng merapat ni. Yang duk ikut semua geng tua-tua ni. Nak habaq kata teruknya orang tua-tua kita duk rasa tua kemah. Rupanya tua-tua lengkuan, makin tua makin buat. Contoh. Kan? Yang ngeri. Jenis ni semua perkara-perkara ngeri yang berlaku dalam masyarakat ni. Tak sepatutnya yang mengikut dia golongan-golongan macam tu. Sebab apa? Sebab golongan tu kalau kita ikut, golongan yang dah memiliki kematangan fikiran dan juga agama. Tapi sabit itulah agama ni dia bukan fashion diwarisi, dia kena mengaji. Habis tu kaedah tak kira agama ni tua muda kan kita tak tahu, kita kena pergi mengaji. Itu kaedah. Jangan duk rasa aku tua tak apa. Bos serban sikit, jubah, janggut putih, kira dia Tok Syekh besar. Sabar sagut. Kan? Jangan berlebay-lebay sahaja ilmu di dada tidak ada. Takut kena dengan geng-geng kilang yang meleleh tak boleh jawab apa pun. Jadi benda-benda lagu ni kita kena faham dalam hidup kita. Okey, tak sepatutnya golongan-golongan tadi mengikut Abdul Qahar tadi. Karena apa? Karena bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah Ta'ala jua. Tak dapat bagi sesiapa berusaha walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Atau saduk zikir sampai melelong kepala punya zikir ni. Okey, tak payah duk kulun puasa Isnin Khamis. Tak pun setiap hari puasa selang sehari. Tak. Nabi ni dia bukan jenis usaha walaupun sekuat-kuat usaha. Ni benda kita kena faham. Ini akidahnya kita kena pegang. Mana nak beritahu pukul sungai 2 esok ada orang mengaku jadi Nabi pula. Pakai ikut pula. Dia pula ada miracle sikit kan. Ada keajaiban sikit kan. Tunjuk pokok-pokok terbalik kan. Mana nak beritahu tunjuk bulan terbelah 2 kan. Bulan hak gantung lah. Kan bulan atas tu. Jadi nak habaq kata jangan duk merapat. Tak ada dah Nabi selepas kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia kata dekat sini wajib i'tiqad pula bahawa kesudahan jadi Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni semua benda yang kita kena yakin ya. Yang masuk dalam akidah yang kita kena yakini. Sebab apa dia ulang kat kita? Sebab banyak lagi orang yang tak apa nak faham kaedah ni. Kan tidak tak ada lah Nabi palsu.
Sebab itu kita kena faham kaedahnya, kita kena i'tiqad. Tak ada Nabi dah selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada sesiapa yang mendakwa jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi ia kafir dengan ijma'. Berarti ijma' ulama kata siapa yang dok mengaku jadi Nabi ni kafir, melainkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kaedah. Habis itu kaedah lagu ni dia kena ada hukum yang berlandaskan kepada hukum Islam. Sebab kaedah hukum Islam ni dia bagi, dia bagi tempoh supaya kita bertaubat kepada Tuhan. Kalau mengikut mazhab kita, Imam Syafi'i 3 hari bagi orang-orang yang murtad ni, orang-orang yang kafir ni. Nah, abang kata bagi tempoh 3 hari, tahan dia bawa ISA 3 hari contoh. Bubuh pilak atau apa pun. Bagi tempoh 3 hari, kalau tak mau bertaubat juga halal darahnya untuk ditumpahkan oleh pemerintah. Supaya orang lain mengambil iktibar, supaya jangan duk merapet dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama. Sebab agama ni dia benda standardized, dulu, kini dan selamanya lagu tu ya. Dia tidak ada penambahbaikan dan yang sama waktu dengannya. Jadi ini i'tiqad yang kita kena pegang. Dan wajib juga i'tiqad, dia kata, dan mengaku di dalam hati akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Setengah daripadanya Taurat bagi Nabi Musa, Injil bagi Nabi Isa, dan Zabur bagi Nabi Daud, dan yang akhir sekali Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni juga antara benda-benda sam'iyat yang kita hanya boleh dengar. Apa? Taurat, Injil, Zabur. Bukan adanya original dah. Yang adalah meratik lah. Semua telah pun diinhiraf, maksud kata diselewengkan. Ditulis oleh penulis-penulis yang menulis semula kitab-kitab tersebut. Habis itu kita tengok Bible ataupun kita tengok Taurat, Injil ni dia ada penulis-penulis dia. Hanya kitab Al-Quran sahaja yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kepada hari akhirat. Sebab Tuhan dah menyatakan inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa innahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Tuhan menyatakan sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran, maka sesungguhnya kami menjaga Al-Quran tersebut sehinggalah berlakunya hari akhirat ataupun hari kiamat. Jadi ulama sebut ayat tu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala memelihara Al-Quran daripada diselewengkan. Begitu juga Allah Ta'ala memelihara hadis Nabi SAW daripada diselewengkan. Tapi itu kaedah Quran ni, siapa nak cuba menyeleweng, akan ada orang yang akan boleh kesan. Bukan kata tulisan, baris tu pun orang boleh tahu. Hang silap pun baris lah. Bukan kata perkataan, baris lah. Baris tu sepatutnya duduk atas, tak dia pergi bawah. Orang boleh detect kata benda ni silap. Sebab tu mereka publish kan 2-3 hari ataupun 2-3 bulan yang lalu, adanya software yang dibuat oleh orang bukan Islam yang mengelirukan orang Islam mengenai ayat Al-Quran tersebut. Software tu software Al-Quran, tapi dalam tu dia ada kesalahan ayat-ayat Al-Quran yang dibuat. Nampak? Orang boleh detect. Padahal software ni orang mana nak tahu kalau tak ada, kita tak pergi install dia. Kita tak download dalam handphone kita. Tak kira lah pergi melalui Play Store ke, hanya pakai apa nama Apple tak apa-apa kan. Dia nak kena install. Bila install baru kita nak boleh baca. Kita mana nak larang ingat. Tapi Allah Ta'ala bangkitkan orang yang mengesan penyelewengan tersebut. Kerana apa? Allah Ta'ala dah nyatakan kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya sehingga hari akhirat. Tapi dia Quran ni jangan buat main. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Sebab itu selepas 700 tahun hijrah, ulama menyusun semula hadis-hadis Rasul berlandaskan kepada hadis yang kita duk tengok lah ni. Ulama mengklasifikasikan hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis hasan, hadis ni hadis dhaif. Jadi nak abang kata sebab apa ulama susun benda tu? Sebab Allah Ta'ala memelihara akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib juga i'tiqad, kita baca sikit dan mengaku di dalam hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikat, iaitu satu makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala yang dipelihara akan dia daripada mengerja maksiat dan kedustaan, dan tidak bersifat mereka itu dengan sifat-sifat manusia, dan mereka itu sangat banyak, tiada diketahui bilangan malaikat Allah Ta'ala jua. Tetapi yang wajib dibilang akan dia dengan tafsir itu 10. Jadi antara perkara yang wajib kita i'tiqad ni apa dia? Malaikat. Malaikatun tu jamak.
Mufrad dia malakun. Betul. Kalau kita sebut malikun tu jadi raja. Ha tu kata beza baris bahasa Arab Malakun tu malaikat. Kalau malikun tu raja. Malaikatun, malaikat. Faham? Jadi malaikat ni banyak, hanya Tuhan saja yang tahu. Sebab itu Tuhan sebut, okey, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Ayat dia. Okey, nak kata para malaikat ni dia tak pernah pun menderhakai apa yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada mereka, dan mereka akan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, abang kata tak akan melakukan kemaksiatan, yang dia buat hanyalah ketaatan. Tak ada mamak mana awak keluar statement malaikat pun kadang-kadang silap juga. La ilaha illallah. Ngeri. Dia tak mengaji kitab ni aku rasa. Kan? Tak pun dia tak ada nak tengok. Hatunya dia awak keluar statement. Betul ke tak? Kamu tak tahu. Dia kata malaikat pun ada kala silap juga. Sabar bro. Han nak habaq kata orang silap tak apa lagi. Han jangan pandai-pandai duk malaikat silap. Tuhan sebut dah, malaikat ni takkan silap. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dan mereka hanya menurut perintah Allah Ta'ala. Tuhan declare lah. Yang nak merepek Tuhan. Berbuah ni. Tu pun orang tak kata apa. Duk minta pendapat situ lah. Tu aku heran orang Melayu banyak ikut tu bukan reti sangat pun. Kan? Habis tu kaedah benda tak betul jangan duk pergi kata betul, nak pergi kata betul buat apa benda tak betul. Apa? Ni benda-benda akidah yang kita kena jaga. Benda ni benda bersangkutan dengan akidah. Okey. Sebab kita menentang apa yang dinyatakan oleh Allah Taala. Bila kita kata malaikat pun kadang-kadang silap, automatically 360 darjah bertentangan dengan apa yang Tuhan sebut tu. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia bukan Tuhan kita nak kata kadang-kadang silap. Ni benda yang kena yakin ni. Faham? Habis tu kita orang mengaji, benda-benda yang kita kena yakini, kita kena yakini betul-betul. Nak jadi apa jadi. Tu dia punya pasal. Yang penting akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita gadaikan disebabkan oleh kepentingan dunia. Yang tu tak ada pula geng-geng duk melalak kata tolong betul statement ni tak betul ni. Kan? Mana ada siapa ingat dah. Tak dengar lah pula lepas statement tu dikeluarkan dia. Kok ada ulama muda ke ulama tua ke, kan? Duk pergi betul kata tak kena statement ni. Tun, biar bos sikit lah kan. Apa yang Tun cakap ni tak kena ni Tun. Kan? Kita tak boleh kata kadang-kadang malaikat silap ni. Malaikat bukan macam kita. Kita yang kadang-kadang silap, malaikat tak silap mah. Ada siapa fikir dah? Tak tahu lah tu aku tanya sebab aku tak tahu. Kalau aku tahu aku tak tanya dah. Sebab memang ada orang pergi tengok lah. Tak ada siapa tengok. Lepas tu duk ulang tayang pula tu. Yang tu kita tak tahan tu. Okay? Jadi ni benda-benda yang bersangkutan dengan akidah yang kita kena faham. Okay? Yang mana bilangan malaikat ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tetapi dalam banyak-banyak tu pun kita wajib mengetahui secara tafsili, iaitu 10. Wallah Subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung pada minggu akan datang. Ada benda nak sharing? Soalan nak tanya? Sebab tak puas hati abang, jangan duduk sembang kat belakang. Tuan-tuan tak puas hati cerita. No. Supaya saya tak dapat pahala free. Okay. Sebab kaedah hidup ni kita transparent. Bukan kata kita tak bagi peluang untuk bercakap, untuk bersuara. Kita bukan diktator mah. Habis kuliah kita abang, ada Q&A, ada siapa tak puas hati abang, ada siapa rasa terkilan cerita, jangan simpan dalam hati. Sebab bila kita simpan dalam hati, kita cerita ke orang. Okey. Lepas tu kita duk ustaz tak kenal lah, ustaz apa nama, tak ada hikmah lah. Hang duk mengumpat aku buta yang dapat pahala beri. Okey. Sebab benda hang duk kata tu aku tak puas hati dia.
Sebab apa? Kita dah bagi peluang lah, cakap. Demokrasi mah, cakap lah. Dia tahu mana cik, ustaz ada mic, saya tak nak mic. Ambil mic. Benda tak payah. Tapi jangan buat payah. Okay. Habis tu kita buka persoalan supaya kita semua berlapang dada. Rasa tak payah tiba cerita. Saya rasa tak terkilan lah dengan cara ustaz ni. Orang ni kadang-kadang begitu lah. Lepas tu terkilan tak mau abang. Balik duduk simpan ni rumah hati, duduk merobok sorang-sorang. Sebab orang sakit hati ni malah begitu. Okay, tidur tak lena kali kuno tak kena bini kata pasal apa? Aku tak puas hati kat Ustaz Umar tu. Macam bini kata kan tadi dia suruh bercakap, awak tak bercakap. Takkan aku nak kata depan dia, cik. Dia berubah tu. Dia tak kata depan dia, yang duk lewat pergi balik ni siapa? Tak puas hati dia dah. Habis tu tuan-tuan tak puas hati cerita. No? Saya jenis boleh terima, okay? What kind of kritikan dan yang sama waktu dengannya. Sebab kita reti kita bukan yang terbaik di kalangan mereka. Okay? Kita pun main sharing apa yang kita boleh sharing. Okay? Ada benda kita terkasar bahasa, itu biasa. Sebab mic duduk kat mulut, mak duduk. Kan? Itu tengok orang ceramah, dia biasa ya, dia botok ya. Okay? Dia panggil outspoken. Okay? Sebab kalau dia ikut retik, lendik, skema, apa lena ni. Okay? Jadi ada kalanya kita terkasar bahasa, ada kalanya kita tersilap. Tapi itulah manusia. That's why kita buka persoalan. That's why kita suruh tegur. Sebab kita bukan maksum, kita bukan betul semua. Ada masa kita tak betul. Okay? Jadi tak nak betul ni. Semua boleh tidur lena ni. Kan? Betul tidur lena? Okay, makcik-makcik ada soalan? Tak nak? Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.